Salam sayang semua. Hari ini kita sambung dengan subtopik 4.1 hukum indeks lagi Okey, apa yang kamu dah belajar sebelum ini? Okey, dalam subtopik ini, objektif kamu adalah mempermudah ungkapan algebra yang melibatkan indeks, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. Okey, yang kamu dah belajar sebelum ini adalah mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks. Jadi hari ini kita tengok bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. Okey, sekiranya kamu diminta untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks, kamu perlu tahu bahawa ada dua cara. Ada dua cara untuk menyelesaikan masalah. Okey, sekiranya kamu diberi satu persamaan yang asasnya, sekiranya kamu ada satu persamaan yang asasnya sama, bermakna apa kamu buat? Kamu boleh bandingkan indeksnya. Okey, dan kamu boleh tulis samakan indeksnya. Okey, tapi dia ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah, ini bagi asas yang sama. Okey, syaratnya adalah kamu boleh bandingkan indeksnya sekiranya asasnya ini bernilai positif. Tetapi tak boleh sama dengan 1. Ni ditulis kat sini, A greater than 0 dan A not equal to 1. Jadi dalam kes ini awak boleh bandingkan dia punya indeks. Okey. Tetapi bagaimana jika kamu ada persamaan yang indeksnya sama? Okey, kalau ada indeksnya sama, bermakna kamu boleh bandingkan asasnya pula. Dan kamu boleh tulis untuk samakan asasnya. Tapi still ada syarat. Apa syarat dia? Syaratnya adalah, ini jika kamu ada satu persamaan yang asasnya tak sama, satu A, satu B. Okey. Kamu boleh bandingkan dia punya kamu ada indeksnya sama jadi kamu boleh bandingkan dia punya asas, tapi syaratnya adalah asas A ni dengan yang B ni juga mesti nombor positif, tetapi tak boleh sama dengan 1. Yang A ni, yang B pun ni tak boleh sama dengan 1. Okey, jika syarat itu dipenuhi, maka awak boleh tulis asas yang A ni sama dengan asas B. Okey, kita tengok contoh soalan yang melibatkan indeks. Okey, ini ada satu persamaan 4 kuasa X tolak 1 sama dengan 8 kuasa X tambah 3. Okey, nampak sini ada melibatkan indeks, sini ada melibatkan indeks sahaja. Jadi dalam kes ini apa kamu perlu buat? Okey, kamu tulis mula, langkah pertama, tulis mula persamaan ini. Okey, kemudian kamu tengok sini ada satu nombor yang asasnya 4, sini ada nombor yang asasnya 8. Selalunya kalau kamu ada dua asas yang tak sama, asas yang besar tu kamu kena tukarkan kepada nombor yang asasnya lebih kecil. Okey, dalam kes ini 8 ini kena tukar kepada nombor yang asasnya lebih kecil. Tapi kat sini dibagi 4. Jadi kat sini boleh tak tukar kepada nombor yang asasnya 4? Boleh ke tak boleh? Ada tak nombor yang nombor asas 4, kuasa 1 ke kuasa 2 ke boleh dapat 8? Ada? Tak ada. Okey, jadi tak ada, tak boleh. Tak boleh tukar kepada asas 4. Jadi kamu fikirkan yang lain. Boleh tak tukar kepada nombor asas lain? Okey, kamu tengok sini. 4 ni adalah satu nombor yang asas 2 kan? 8 juga ni adalah nombor yang mempunyai asas 2. Okey, contohnya 4 tu adalah 2 kuasa 2 dan 8 ini adalah 2 kuasa 3. Maka itu yang kamu kena tukarkan. Okey, selalunya selalunya asas yang kamu perlu tukar ni biasanya melibatkan nombor-nombor yang 2, 3, 5, 7 tau. Okey, itu adalah nombor-nombor perdana. Biasanya asasnya tu biasanya boleh ditukar kepada nombor-nombor perdana. Okey. Tapi kalau misalnya dia dah bagi kat sini 2, kat sini 8, jadi yang 8 ini tukar kepada nombor yang asasnya 2. Okey, tapi kalau dalam kes ini sini 4 dengan 8, jadi awak tukarlah yang ni asas 2, yang ni kepada nombor asas 2. Jadi ni tulis 4 ni dah tukar kepada 2 kuasa 2 dan jangan lupa letak bracket sebab
saya tak nak kamu buat careless mistake. Kadang-kadang dia tulis 2 kuasa 2, lepas tu terus saja tulis X tolak 1. Itu dah salah tau. Okey, kemudian 8 ini tukarkan kepada 2 kuasa 3 dan mesti juga bracket. Barulah tulis kuasanya X tambah 3. Okey, seterusnya. Ini adalah kuasa bertemu kuasa ataupun indeks bertemu indeks. Okey, kalau ikut hukum indeks, kamu boleh darabkan. Jadi, bila darabkan 2 kali X dapat 2X. 2 kali negatif 1 dapat negatif 2. Sama juga dengan yang sebelah kanan. Okey, kamu darabkan dia punya kuasa. Okey, sekarang nampak kamu dah ada C ni asas 2, C ni pun asas 2, dah sama dia punya asas, bermakna kamu boleh bandingkan dia punya indeks. Okey, jadi apabila nak bandingkan indeks, kamu tulis mula apa dia indeksnya, iaitu 2X tolak 2 sama dengan 3X tambah 9, susun X, 3X ni pindahkan ke sebelah kiri persamaan, negatif 2 pindahkan ke sebelah kanan persamaan, jadi kamu ada negatif X sama dengan 11. Dan kalikan dengan negatif 1, kamu dapat X sama dengan negatif 11. Jadi ini adalah jawapannya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah apabila kamu gantikan X negatif 11 dekat sini, kat sini pun X negatif 11, kamu gantikan. Apabila kamu kira nombor di sebelah kiri ni sama dengan nombor di sebelah kanan. Jadi itu adalah maksud menyelesaikan persamaan yang diberi. Okey, cari persamaan X yang boleh memuaskan, cari nilai X yang boleh memuaskan persamaan yang diberi. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, selesaikan persamaan ini. Okey, kali ini dia ada melibatkan tanda negatif. Kat sini dia ada melibatkan tolak. Sorry, tanda negatif pula. Tolak. Tolak. Kat sini ada nombor yang asasnya 3, yang ni ada nombor yang asas 3, tapi yang belah kanan sekali ni hanyalah 2 sahaja. 2 ni maksudnya 2 kuasa 1, yang asasnya 2. Jadi tak sama kan? Tapi 2 ni tak boleh tukar kepada nombor asas 3. Jadi kita biarkan dia sahaja. Biasanya soalan ini awak tengok ada pemboleh ubah dia X dengan X. Biasanya dalam soalan ini kalau ada yang melibatkan tambah atau tolak, dianya ada melibatkan pemfaktoran. Okay, kita tengok. Step yang pertama apa kamu kena buat? Tulis mula persamaan yang diberi. Kemudian kat sini, mengikut hukum indeks, ini boleh ditukar kepada 3 kuasa X darab dengan 3 kuasa 3. Okay, jadi tulis mula. Okay, tapi saya tulis dalam bentuk bracket. Tapi kamu kena tahu bentuk bracket ini juga menandakan bahawa ianya adalah darab. Okay, kemudian yang ini pun sama. Pecahkan dia kepada 3 kuasa X darab dengan 3 kuasa 2. Okay, dan tulis mula sama dengan 2. Okey, 2 tu jangan buat apa-apa dulu. Okey, sekarang kamu nampak tak kat sini ada 3 kuasa X, kat sini pun ada 3 kuasa X. Bermakna 3 kuasa X ni adalah faktor sepunya. Kalau ada faktor sepunya, apa kamu kena buat? Kena keluarkan dia. Tulis mula kuasa faktor sepunya dia. Kemudian bracket dan tulis apa remaining. Yang ini 3 kuasa X dah keluar, tinggal 3 kuasa 3. Tolak, okey. 3 kuasa X dah keluar, tinggal 3 kuasa 2. Okey, tulis dan tetap sama dengan 2. Kena tulis ini mesti tulis persamaan yang lengkap. Kemudian awak kena tukar yang ni 3 kuasa 3 tolak dengan 3 kuasa 2, ini 27 tolak dengan 9. Jadi berapa 27 tolak 9? Iaitu 18. Okey, tulis mula sama dengan 2. Okey, sekarang kamu nampak kat sini ada nombor 18, kat sini ada nombor 2. Jadi, 2 nombor ini kamu kena gabungkan dia. Okey, bila gabungkan bermakna 18 ni pindahkan sebelah kanan. Okey, dah pindah sebelah kanan, jadi 2/18 adalah sama dengan 1/9. Okey, sekarang kamu dah tengok apa nak buat seterusnya ni. Okey, tak sama pun ni, tak ada bentuk indeks pun. Tapi sebenarnya ini pecahan ini, nombor pecahan ini boleh tukar kepada nombor indeks. Okey, kamu tahu bahawa 9 adalah 3 kuasa 2. Jadi awak tukarkan yang 9 ini kepada 3 kuasa 2. Tapi dia pecahan kan. Kita tak nak pecahan, kita tukar yang sama ni. Asasnya 3. Jadi 1/3 kuasa 2, ingat balik hukum indeks, boleh ditukar menjadi 3 kuasa negatif 2.
Jadi tulis semula 3 kuasa negatif 2. Okey, sekarang kamu dah tengok. Sini asas 3, sini asasnya pun 3. Okey, nampak aimnya kena cari asas yang sama. Okey, asas dah sama bermakna kamu boleh tulis bandingkan dia punya indeks. Okey. Apabila bandingkan indeks, kamu terus tulis X sama dengan negatif 2. Yang ini terus saja dapat jawapan dia. Okey. Contoh yang seterusnya. Tengok, ini satu soalan yang melibatkan situasi dalam kehidupan. Soalan yang panjang-panjang biasanya. Okey, jadi kamu kena fahamkan betul-betul apa yang diberi dan tulis semula apa dia kata kunci yang diberi dalam kes ini. Okey. Dalam satu kajian, sejenis bakteria akan menggandakan bilangannya dalam masa 1 minit. Bilangan bakteria pada permulaan kajian ialah 300. Bilangan bakteria selepas T minit diberi oleh 300 darab dengan 3 kuasa T. Dia suruh kamu cari bilangan bakteria selepas 9 saat. Yang kedua, cari masa. 9 saat pula, sorry, ini 9 minit. Kemudian yang kedua, cari masa dalam minit untuk bilangan bakteria itu menjadi 72,900. Jadi daripada ayat-ayat yang diberi di atas ini, kamu boleh tulis semula yang ini. 300 darab dengan 3 kuasa T. Apa tu? Itu adalah bilangan bakteria selepas T minit. Okey, tulis semula. Jadi kita bandingkan dengan A. Tengok. Bilangan bakteria selepas 9 minit, maksudnya T ini kamu gantikan dengan 9. Okey. Apabila ini 9, yang ini T pun mesti kena gantikan dengan 9. Jadi, ni, kamu ada 300 darab dengan 3 kuasa 9. Tekan kalkulator. Tara, dia bagi kamu 5,904,900 bilangan bakteria. Okey. Yang kedua, cari masa dalam minit untuk bilangan bakteria itu menjadi 72,900. Jadi tulis semula ini. Itu. Ini adalah sebenarnya yang diberikan. Okey. Kamu perlu tulis persamaan seperti ini. Okey, dalam kes ini kamu ada nombor. Sini pun ada nombor. Okey, tapi kat sini ada indeks nombor. Jadi nombor dengan nombor ni kamu boleh satukan dia. Jadi 72900 ini dibahagikan dengan 300. Tinggallah yang sebelah kiri persamaan tu 3 kuasa T sahaja. Jadi ini boleh dikecilkan. Boleh dikecilkan. Kamu ada 243. Okey, sekarang 243 ni boleh tak ditukar kepada nombor yang asasnya 3? Satu cara adalah kamu tekanlah kalkulator tu. 3 kuasa 2, 3 kuasa 3, 3 kuasa, sampailah kamu dapat 243. Ada tak? Okay. Kalau ada, bermakna kamu boleh tulis dia menjadi ini. Dia sebenarnya adalah 3 kuasa 5. Ada. 3 kuasa 5. Jadi sekarang kamu dah nampak asasnya sama, bermakna kamu boleh bandingkan dia punya indeks dan bolehlah tulis jawapannya sebagai T sama dengan 5 minit. Jadi bakteria itu mengambil masa 5 minit untuk menjadikan bilangannya 72,900. Okey. Dah habis dah untuk hari ini. Itu saja untuk hari ini dan seterusnya biasalah latihan intensif 4.1 di muka surat 94 dan 95 Dan soalan nombor apa yang kamu kena buat? Ini dia, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 7 dan nombor 8. Itu saja yang kamu kena buat, tak banyak pun. Okey, cuba. Cuba di rumah. Okey. All the best, selamat menjawab. Bye.